Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terdorong dan dibawa oleh Allah Taala untuk ke tempat yang mulia, bumi yang sangat dimuliakan oleh Allah Taala, masjid rumahnya. Dan kita meninggalkan perkara-perkara yang melarakan kita, meleka dan melalaikan kita daripada mengingati Allah, sehingga kita sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa mengabdikan, memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal yang telah kita lakukan daripada amal yang baik, yang saleh, akan dicatat sebagai ganjaran yang besar, memberatkan timbangan pahala kita dan menghindarkan daripada kemurkaan Allah dan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Semoga ketaatan, ketakwaan kita ini akan berhasil di akhirat. Kita sambung dalam pengajian penerangan berkaitan dengan kitab yang dikarang oleh guru mulia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, almarhum Syekh Fahmi Zamzam, yang mengarang kitab kita ini, iaitu tentang kiamat hampir tiba, beberapa fakta-fakta berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku bila ada penghujung hayat dunia. Walaupun apa yang kita baca ni belum ada lagi, belum berlaku, tapi dari sudut tanda yang besar, tapi dia semakin hampir. Di atas setelah mana tanda yang sederhana telah berlaku. Banyak tanda-tanda yang sederhana ni yang tak mampu kita nak hitung, terlalu banyaknya. Antaranya adalah peperangan demi perang tak berhenti-henti. Daripada tahun 2017 berlaku, ataupun 2007 mulanya, daripada Algeria, Arab Spring. Itu peperangan tahun 80-an lagi, Iraq dan Iran dan sebagainya. Peperangan demi peperangan yang semakin banyak, semakin meletus. Itu petanda kita dah penghujung. Itu tanda apa? Tanda sederhana kita sebut. Bukan tanda kecil yang awal zaman Nabi Muhammad SAW dah ada dah. Tanda sederhana ni yang berlaku di zaman-zaman kita, yang dah berlaku di abad-abad kita ni. Antaranya juga perlumbaan membina bangunan-bangunan yang mencakar langit, berlumba-lumba. Dubai sekian, Kuwait nak buat tinggi, Jeddah nak buat 1 kilometer tinggi bangunan, berebut, berlumba-lumba. Maka itu juga bertanda yang disebutkan oleh Nabi. Dan berlaku anak derhaka pada hampir setiap rumah orang Islam. Anak derhaka pada ibu bapa. Dan di Mekah, bayang sa'ah melindungi Kaabah. Bayang jam, menara jam dah ada. Bayang takkan berlaku kiamat kecuali di Arafah akan
penuh tumbuh-tumbuhan, pokok. Sekarang dah Masya Allah jadi hutan dah Arafah, jadi kampung kita dah. Macam perkampungan dah, pokok tinggi-tinggi, berteduh. Takkan berlaku kiamat Mekah kecuali Mekah penuh dengan lubang-lubang. Dah berlaku lama dah, terowong demi terowong tebuk bukit, kan? Antara juga banyak lagi lah perkara-perkara yang telah berlaku daripada sudut tanda-tanda gerhana. Islam ni hanya dibangga di sudut nama sahaja. Dan apa lagi? Dan disebut oleh Nabi SAW dalam keadaan huru hara macam tu, di zaman orang yang masyarakat atau umat Islam ni membanggakan perkara maksiat. Perkara maksiat jadi tak malu nak dedah, bangga, hebat, dianggap hebat kalau buat maksiat. Contoh kita tengok anak-anak sekolah, kalau sekolah menengah contohnya, kalau tak ada makwa dia, tak ada pakwa dia, tak ada partner apa pasangan-pasangan bercinta-cinta ni, malu rasanya, kan? Oh, dia ada bersembang, mesra-mesra dengan laki perempuan, itu kebanggaan. Yang tak kenai pub disco, lemah. Oh, yang rajin masuk pub disco dengan Allahu Akbar, itu dibanggakan. Pakaian yang tak menutup aurat, dedah sana dedah sini, seksi dan sebagainya, itu dibangga-banggakan. Itu yang dapat view tinggi, like banyak, kan? Tapi kalau yang pakaian muslimah ni, alah, tak apa orang nak minat view sangat. Berapa kerat nak bagi like kat dia. Jadi ini petanda dah berlaku pun. Hampir dikatakan petanda sederhana ni dah semua berlaku. Perang di Iraq, Palestin dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita masuk dah fasa penghujung. Kita baca sekarang ni fasa penghujung, kira tanda-tanda besar. Apa kita dah baca tentang kemunculan Imam Mahdi. Sebelum tanda kemunculan Imam Mahdi, tanda yang berlaku di Palestin, di Baitul Maqdis. Sekarang dah ada perang, jadi rebutan Baitul Maqdis dan sebagainya. Tanda Imam Mahdi tak lama lagi nak naik, nak muncul, ya, Imam Mahdi. Kita dah baca hal Imam Mahdi sampai fasa yang kedua di akhir ni, part yang kedua, Dajjal. Boleh dikatakan kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal ni hampir dekat. Dia tak jarak jauh pun. Tapi Imam Mahdi dululah. Dajjal muncul kemudian sikit je. Kita tak tahu, sikit nak jangka setahun ke, sebulan, 5 bulan ke, wallahu alam. Tapi tak lama. Dan dalam setelah itu baru kita tahu, setelah muncul Dajjal baru kita tahu ada masa setahun, 2 bulan, 2 minggu je. Apa dia tu? Dari munculnya Dajjal, dia mengaku dia Tuhan, menjelajah seluruh dunia, sehingga tak ada orang beriman dapat senang lenang dengan makanan kenikmatan, tak ada. Hidup sengsara, susah di zaman tu. Kalau tak mau beriman, tak nak sujud pada Dajjal, hidup sengsara. Hidup sengsara. Makan minum tak ada, tak boleh bebas keluar ke mana, kan? Internet jangan cakap, memang tak ada lah zaman tu. Untuk orang yang tak nak sujud pada Dajjal. Adapun orang yang sujud pada Dajjal, semua dapat. Makan, minum, mewah, senang lenang, apa semua kekayaan. Dia miskin boleh jadi kaya dalam masa sekelip mata kerana dia sujud pada Dajjal, kan? Ini part yang kedua dalam tanda besar, tanda hujung. Dan saya kata apa, setahun, 2 bulan, 2 minggu tu masa apa? Setelah muncul Dajjal dengan kematian Dajjal, dalam masa setahun gitu, Nabi Isa turun. Setelah muncul Dajjal, sebelum Nabi Isa turun, jaraknya setahun 2 bulan sahaja. Setahun 2 bulan. Okey, kita tengok bagaimana Dajjal datang dan mempengaruhi ataupun merosakkan iman kita orang beriman. Orang yang tak beriman, orang yang tak Islam, memang Dajjal dianggap pemimpin, raja dunia, Tuhan,
bagi alam ni. Itulah Tuhan mereka. Tapi orang beriman, kalau masih berteguh utuh dengan iman pada Allah Ta'ala, pasti dia akan diuji ujiannya. Apa dia? Ada bersama Dajjal seumpama syurga dan neraka. Antara ujian Dajjal adalah akan kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka. Apa dia? Maksud syurga Dajjal bawa ni, syurga kemewahan, kesenangan, makan minum, pakaian mewah-mewah, emas perak semua dapat. Nak apa? Yang berebut jawatan, dia akan dapat pangkat hebat-hebat. Dajjal yang akan tentukan, yang akan naikkan orang mana-mana yang sujud pada dia. Yang apa ni? Macam-macam lah. Dajjal akan tunaikan segala hajat pengikut-pengikut dia. Sehingga dikatakan Dajjal bawa emas ni, harta karun, emas, perak, semua ikut dia macam sarang lebah ikut kumpulan lebah nak singgah pokok tu pula. Oh macam tu, pergi ke mana dia pergi. Jadi boleh ambil, aku nak ambil emas tu, aku nak ambil emas ni, aku nak ambil barang tu, barang ni, ambil je nak ambil pun. Itu ujian berat. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tak mau bersujud pada Dajjal, yang kaya raya jatuh miskin papa kedana, yang mungkin dia ni ada kilang makanan, contoh kan, kaya dengan makanan, tokek makanan, akan hancur lebuh makanan dia, apa satu tak boleh buat makan. Dia simpan kat rumah berpeti besi, peti ais kan, simpan makanan dalam peti ais berapa untuk stok 2 bulan 3 bulan, tak ada, hancur semua, jadi ulat habis semua, tak boleh makan pun, kerana tak sujud pada Dajjal. Ini pilih, kita pilih nak kesenangan dunia ke nak selamat akhirat, syurga Allah. Tu Dajjal bawa syurga mewah-mewah tadi, dan bawa neraka sengsara. Neraka maksudnya terseksa, sengsara, tak ada makanan, tak ada harta, terkurung dalam rumah kan, orang yang tak nak sujud pada dia. Dajjal akan menggunakan kedua-dua ini untuk menguji iman orang Islam, kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebaliknya daripada apa yang dilihat. Orang lihat, oh mewah, hebat-hebat, tapi semua tu neraka Allah. Tak lama pun dia seronok dengan nikmat yang Dajjal bagi tu, tak lama pun. Berapa setahun je paling seronok, paling lama dia seronok setahun je, ataupun beberapa bulan sahaja. Dan orang yang sengsara tadi tak lama juga, dah masa antara setahun dan beberapa bulan, paling lama setahun itu je kan, tak lama pun. Itu hadis Nabi daripada Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhrijud dajjalu aduwwullah wa ma'ahu junudun minal yahud wa asnafin nas. Dajjal akan keluar, dia adalah musuh Allah Ta'ala, dan bersama Dajjal adalah Yahudi ni termasuk itulah yang berperang dengan orang Gaza tu, semua tu tentera Dajjal belakang tu. Mereka sekarang ni berebut nak ambil bumi tu untuk memudahkan Dajjal datang negara dia. Dia anggap Dajjal tu lah penyelamat, raja, Tuhan dia semua. Wa asnafin nas, dan kumpulan manusia yang lain pun ikut dia juga. Wa ma'ahu jannatun wa nar, dan dia bawa bersama dia syurga dan neraka. Wa rijalun yaqtuluhum thumma yuhyihim, kemudian dia buat pertunjukan kononnya dia Tuhan. Dia boleh hidupkan orang, matikan orang. Dia buat macam mana? Dia bawa main orang, yang ni dia bunuh, pang, dia bunuh pancung 5 orang. Yang ni saya Tuhan mematikan dia. Dia mengaku dia Tuhan. Yang ni dia biar lepas gitu je. Saya Tuhan menghidupkan dia. Kan akai bodoh macam tu. Tapi orang yang sujud pada dia, oh tepuk tangan, hebatnya Tuhan kita. Kan? Akan nampak dia hebatnya. Sebab apa? Dah dapat makan, dah dapat harta, tak nampak dah cacat dia tu, tak nampak dah kebodohan Dajjal tu. Tapi orang beriman nampak jelas, bodohnya Dajjal. Dia pergi pancung kau tu, dia kata dia yang matikan, dia biar orang ni lepas hidup senang-senang, dia kata dia Tuhan yang menghidupkan dia orang. Bodohnya. Kalau macam tu, siapa-siapa boleh jadi Tuhan? Semua orang boleh buat macam tu kan. Tapi pengikut dia tak nampak kebodohan tu.
Wa ma'ahu jabalun min tharid, dan dia bawa mai bergunung ganang, bergudang-gudang makanan. Apa saja nak apa? Nak kambing ambil, kan? Nak lembu ambil, unta ambil, semua boleh. Wa naharum min ma', dan bawa mai sungai air, masuk air yang bersih yang boleh buat minum. Wa inni sa'an'atu lakum na'tah, aku akan cerita kat kamu sifat-sifat Dajjal, kata Nabi SAW. Innahu yakhruju mamsuhul ain, dia ni bila muncul jadi Tuhan, maksudnya jadi Tuhan, maksud dia mengaku, bukan kita tak nak anggap dia Tuhan. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Sejak tu cacat mata dia cacat, yang sebelah kanan ni kecut, seolah bola mata dalam tu bulat bola mata tu kecut, hilang. Jadi mata dia masuk ke dalam, kan? Sebelah kanan. Yang sebelah kiri pula bola mata terbonjol keluar separuh, bukan keluar terus, keluar separuh, jadi membonjol keluar. Orang tengok pun takut, huduh. Nampak huduh, tak handsome, cacat, tapi tetap orang yang sujud pada dia tak nampak cacat tu. Pasal apa? Dah terumpan dengan tu kita nak sebut fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman adalah seangkatan dengan fitnah Dajjal. Anak, baru peringkat anak lah, Dajjal lagi dahsyat. Jadi orang yang contohnya dia takkan nampak kecacatan orang tu kalau dia dah dapat habuan, disuap makan. Kalau bak rasuah ni dia suap. Kalau tu salah pun dah betul semua, betul. Pasal apa? Dia dah makan suap. Itu fitnah Dajjal. Mamsuhul ain, buta mata dia sebelah. Fi jabhati, bukan maksudnya mata satu. Ada orang buat lukisan Dajjal mata satu kat dahi. Dia bukan mata satu. Dia manusia biasa, normal, ada dua kelopak mata. Cuma sebelah mata je buta, je kecut. Sebelah lagi terbonjol keluar. Dia tetap ada dua lubang lopak tu. Jabhatu, di dahinya tertulis kaf alif fa ra, kafir. Yaqra'uhu man kana yuhsinul kitab. Semua orang Islam boleh baca. Semua orang beriman boleh nampak huruf kaf, huruf alif fa ra. Kecuali orang yang iman dia rosak, dia dah pengikut Dajjal, dia tak nampak benda tu. Tak nampak mata dia cacat, tak nampak tulisan kaf alif fa ra. Tapi orang beriman yang tak mau sujud pada Dajjal, tetap beriman pada Allah, dia nampak jelas tulisan tu kat dahi kawan tu, kan? Walaupun dia tak reti tulisan Arab, katalah tak pandai pun nak baca alif ba ta tha, tak kenal pun huruf tu, tapi dia tetap nampak benda tu. Dia boleh tahu kerana Allah terima iman dia. Dia selamat daripada daripada Dajjal. Nabi kata fajannatuhu narun, syurga yang Dajjal bawa tadi adalah neraka. Jangan ambil. Kamu beriman nak jaga selamat akhirat, jangan ambil syurga Dajjal. Maksudnya apa? Makanan yang dia bawa, minuman, kemewahan, kesenangan, keseronokan, segala tu jangan ambil. Satu benda pun jangan ambil kalau kamu nak dapat syurga Allah. Yang syurga dia tu sebenarnya kalau kamu ambil, berarti kamu kena azablah neraka akhirat nanti. Dia bawa neraka, tak ikut dia, dia humban dalam api, dia bunuh, dia pancung, kan? Sengsara, tak ada makanan, itu syurga Allah. Maksudnya mungkin kau tu mati dunia kena bunuh dengan Dajjal, tapi bila mati dunia syahid, masuk syurga terus. Ini dah tip pesanan Nabi untuk keselamatan kita. Pulang kita nak yang mana satu, bersiap sedia dari sekarang. Sebab tu apa dia, macam mana kita nak siap sedia berdepan dengan situasi ini, nak selamat macam mana? Antaranya yang pertama, kita kena kenal musuh kita. Kalau tak kenal musuh, tak pernah tahu tentang Dajjal, habislah kita, terpengaruh. Kita kena tahu hal dia, penipuan dia, sifat dia, kejahatan dia, kita kena tahu. Dan yang kedua, buat apa yang Nabi suruh sebagai benteng zikir, bacaan dan sebagainya. Antara yang Nabi pesan selalu, bacaan surah Kahfi hari Jumaat. Yang pertama tentang surah Kahfi ni ada beberapa bentuk
Yang pertama, baca full satu surah setiap minggu hari Jumaat. Setiap hari Jumaat baca surah Kahfi. Sama ada cara tadarus ataupun kita seorang-seorang sampai habis satu surah, terpulang. Daripada malam Jumaat ataupun siang Jumaat, habiskan satu surah. Yang kedua, jadikan bacaan harian kita 10 pertama dan plus 10 terakhir, 20. Kalau tak dapat 10 terakhir, dapat 10 pertama sahaja pun okey dah. Dan yang ketiga, hafal 20 ayat tadi, 10 pertama campur 10 terakhir, hafal. Itu lagi baik. Sehingga Nabi kata, kalau kamu berdepan terserempak dengan Dajjal, kalau kamu baca surah Kahfi 10 pertama, Dajjal tak boleh nak kacau kau, nak menyakiti tak boleh, nak umpan apa-apa pun tak boleh, sebab kau dah baca 10 ayat surah Kahfi itu. Dalam riwayat lain Nabi sebut 10 pertama dan 10 akhir surah Kahfi. Dan yang keempat tentang surah Kahfi, riwayat Imam Tirmidzi kata memadai juga kalau hafal 3 ayat pertama sahaja. Tadi saya sebut 10 tu riwayat lain, Bukhari Muslim. 3 ayat je pun bolehlah. Jadi kita usahalah tuan-tuan, hafal sekurang-kurang 3 ayat, sebaiknya 10 ayat yang pertama surah Kahfi. Dan satu lagi doa Nabi yang Nabi tak pernah tinggal sejak selepas baca tahiyat tahiyat akhir, fil alami, kan tahiyat akhir tu, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita assalamualaikum, celah tu kita baca satu doa, minta berlindung daripada 4 kejahatan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab neraka Jahannam. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku minta perlindungan engkau daripada fitnah hidup dan mati. Wa na'udzubika min azabil qabri. Dan minta lindung engkau daripada azab kubur. Dan yang keempat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan minta perlindungan engkau daripada kejahatan fitnah Dajjal. Nabi tak pernah tinggal tuan. Takkan kita makin dekat dengan Dajjal ni tak mau nak hafal. Usaha cari. Ustaz tak ada nak ingat apa Ustaz sebut tadi, senang Google je. Buka phone sekarang, Google doa perlindungan Allah daripada Dajjal, keselamatan daripada Dajjal, keluar doa tu, kan? 4 perlindungan. Nabi sering baca sebelum bagi salam setiap sembahyang. Maka jadi seolah kewajiban kita lah. Kita dah semakin hampir ni, lagilah utama kita hafal doa tu campur dengan awal surah Kahfi. InsyaAllah selamat. Itu Nabi sifatkan tentang Dajjal, matanya demikian, tulisan kat dahi dan sebagainya. Dalam riwayat lain disebut, inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa naran. Dajjal kalau dah datang bawa air dan api, fa ammal ladzi yara an-nas annahu nar, yang mana manusia nampak kat tangan Dajjal tu api, fama'un barid, itu sebenar-benarnya adalah air yang sejuk. Air yang sejuk. Wallahu alam, kita ada 2 makna sini. Rasulullah sebut Dajjal bawa api. Sebenarnya kalau kita ambil juga api tu, kita dapat air, kan? Mungkin kemungkinan yang pertama dapat air betul lah, kita pegang api bawa balik pun boleh minum air, boleh jadi yang tu. Kemungkinan yang kedua, kita mati, kita pergi ambil juga, dia paksa ambil air, kita ambil api, kita pun ambil api, mati jumpa air lah syurga, air dalam syurga, boleh jadi yang tu. Dan Nabi kata, wa ammal ladzi yara an-nasu annahu ma'un, adapun yang manusia nampak air yang Dajjal bawa tu, air sedap boleh minum, fanarun tahriq, itu adalah api yang membakar dia orang. Jadi itu lebih membawa makna dekat bahawa siapa yang ambil air Dajjal bukan api yang dia telan, tidak, tapi sebenarnya dia ambil air, dia minum, tapi berarti dia neraka lah akhirat nanti. Dia jadi pengikut Dajjal, dia jadi sujud pada Dajjal, neraka lah jumpa, Allah seksa lah dia. Faman adraka dzalika minkum falyaqa' fil ladzi yara annahu nar, siapa yang bertembung
dengan Dajjal nanti dalam situasi terdesak macam tu, maka tak boleh nak lari, ambillah api yang Dajjal bawa tu, pegang yang tu, pergi ambil lah. Kalau Dajjal paksa ambil salah satu, air ke api, kita ambil api. Memang orang akan kita anggap kita bodoh. Ini fitnah Dajjal sekarang. Orang yang berpegang pada agama dan ajaran Islam dianggap bodoh. Apa ni asyik-asyik nak pergi semayang. Alah, kita meeting ni, kita jumpa klien ni bisnes besar ni, nantilah semayang, kemudian qada nanti, apa salahnya? Dia anggap macam tu. Dia anggap orang yang taat sangat ni orang yang bodoh, orang yang tak ada future-nya, tak ada macam-macam lah dituduh, kan? Tu macam tu. Di akhirat nanti di akhir nanti Dajjal bawa api, kita orang yang beriman terpa ambil api, dibodoh-bodohkan oleh Dajjal. Tengoklah ni orang bodoh ambil api, terbakar dah dia. Dajjal nampak macam tu. Tapi mati adalah mati syahid, jumpalah segala makanan syurga di akhirat di sisi Allah Taala. Fa innahu ma'un 'adzbun baridun, ambillah api kerana itu adalah air yang sedap minum, sejuk, kan? Tu kemungkinan yang ambil itu boleh minum dan menjadi tenaga daripada air minuman tadi ni. Masya Allah. Jadi sebetulnya Dajjal ni, dia kemunculan dia hanya setahun 2 bulan 2 minggu. Itu pada kiraan jam kita, kiraan tarikh kita, dah setahun 2 bulan 2 minggu. Sebab apa saya kata gitu? Sebab pada kiraan Dajjal dan pengikut Dajjal menganggap baru 40 hari. Pelik tak tuan? Dajjal baru hidup 40 hari bagi dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata hari pertama kemunculan Dajjal, maka panjangnya matahari bergerak tak tenggelam tu, siang jadi 6 bulan. Satu hari pertama tu siang 6 bulan, malam 6 bulan, setahun dah. Pada hitungan Dajjal baru sehari semalam. Pada kita tengok tarikh kita dah setahun. Hari kedua nextnya, pada perhitungan Dajjal 15 hari siang, 15 hari malam. Pendek dah daripada yang setahun tadi. Sebulan dah. Hari kedua baru. Kita dah hitung setahun sebulan, dia baru hari kedua. Dan hari ketiga Dajjal macam seminggu, 3 hari setengah, 3 hari setengah, ataupun 4 hari dan 3 hari, kan? 3 hari setengah, 3 hari setengah, seminggu. Kita hitung dah setahun, sebulan, seminggu. Baki lagi berapa hari? Daripada 40 hari tadi Nabi kata, dah baru 3 hari tolak, jadi ada 37 hari lagi. 37 hari itu sebulan seminggu pula. Jadi campur semua, setahun 2 bulan 2 minggu. Itu kemunculan Dajjal. Apa jadi setelah tu? Nabi Isa turun, bertembung dengan Dajjal, bunuh Dajjal, mati Dajjal. Di mana? Nabi dah sebut dah tempat dibunuh Dajjal, di Tel Aviv. Namanya Babul Lud. Babul Luddi dalam bahasa Arab, ataupun Lot dalam bahasa Ibrani dan bahasa Israel lah, dia tulis Lot, kan? Yang ada airport Ben Gurion di situ, airport antarabangsa dia yang kacau bilau itu ni, kan? Di airport antarabangsa dia. Itu Lot, tempat Dajjal akan dibunuh. Siap Nabi bagi tahu tempat, kan? Jadi itu yang bakal berlaku bagi orang beriman. Dia tahu dah, kalau dia mati syahid, syurga. Kalau tak mati, dia menyaksikan Nabi Isa nanti, dia akan jadi pengikut Nabi Isa, kan? Maka itu disebutkan dalam masa setahun 2 bulan 2 minggu tu, Dajjal boleh menjelajah seluruh kampung di dunia ni. Seluruh kampung apa? Seluruh kampung yang Nabi sebut, setiap sumber air. Kita kira satu kampung satu sumber air. Kalau kampung dulu kan satu kampung ada satu perigi. Satu perigi. Kalau kita sekarang tak kira lah perigi, kan? Kira satu section ke, satu kita USJ, kan? Mesti dia akan masuk setiapnya dia akan masuk. Tapi dalam masa setahun tu, bolehkah dia menjelajah sampai ke Chile, sampai ke Argentina, Brazil tu macam mana dia pergi? Semua dia masuk, semua kampung, kan? Semua. Mereka Latin, Australia, New Zealand, Papua New Guinea,
Mana lagi, mana pelusuk dunia semua dah pergi. Sempat ke setahun dua? Macam mana pergerakan dia? Ini disebut oleh Nabi SAW. Qulna ya Rasulullah, kami tanya, sahabat-sahabat kata, kami tanya Rasulullah, wa ma isra'u fil ard, macam mana cara dia jalan laju tu ya Rasulullah? Setahun tu. Qala kal ghaithi istadbarathu ar-rih. Nabi kata dia macam bergerak macam angin tiup. Tadi kita dengar hujan dah kering kan tak? Sejak hilang itu. Macam siram je. Okey, kalau macam tu, macam mana Dajjal boleh mempengaruhi orang? Dia lalu macam tu je. Tapi macam mana dia boleh mempengaruhi orang beriman jadi kafir? Kafir pada Allah, beriman dengan dia pula. Macam mana? Lalu gitu je. Ada ceritanya, ya. Kita baca ni dulu. Kecepatan yang seperti ini tidak ada pada kenderaan orang dahulu. Okey, kita kata mungkin dia naik jet ke? Tak mungkin naik jet. Kalau naik jet atas, dia macam mana jumpa orang ke bawah? Kan, dia naik helikopter pun bukan boleh pergi semua rumah, semua kawasan. Kan? Jadi mungkin kita tak tahu sama ada dia tak ada kenderaan, dia ada keajaiban dia boleh jalan laju, wallahu alam. Ya? Kita tak nampak lagi dia pakai kenderaan apa, wallahu alam. Tapi kelajuan dia macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaridu kullu manhalin, lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air. Kalau kita pergi macam dulu kampung-kampung dia pergi. Kita kata setiap kampung, setiap kawasan. Dan dilipatkan baginya bumi, seolah dia pergi dengan cepat, cucuk sampai dah sana. Dan laksana lipat kulit kambing kibas. Kulit kambing macam kita lah, kain gebar kan. Besar buku, kain canvas tu. Tapi bila lipat-lipat dia jadi besar tu. Maksud dia senang pergi cek dengan begitu cepat. Maksud hadis ini, Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali, sehingga dalam masa singkat dia telah dapat menjelajah dunia, dan penghuni dunia akan segera mengikuti dia. Dengan perjalanan yang cepat ini juga Dajjal akan berjaya melepaskan diri pada pengamatan orang tentang cacat dia. Dia tak duduk lama, sebab tu orang tak dan tengok pun cacat dia. Kalau dia duduk lama, orang tengok, alamak, takkanlah Tuhanku huduh macam ni. Dah dia mengaku Tuhan, kun fayakun je lah, bagi handsome, senang je. Ni cacat kat muka tak boleh nak baiki. Jadi orang beriman nampak engkau bukan Tuhan, bohong. Tapi orang tu yang sujud ni semua dah makan umpan, dan semua yes semua. Sehingga orang banyak akan tertipu dengan muslihat Dajjal dan tidak berkesempatan melihat kecacatan mata dia. Namun demikian Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua tanah suci ni je yang dia terhalang masuk, Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi banyak orang kata, oh kalau gitu saya nak hidup Mekah lah, nak cari rumah kat Madinah lah, supaya selamat daripada Dajjal. Tak juga, tuan-tuan. Semua yang menyelamatkan kita Allah tentang iman kita. Tu kekuatan kita. Tak kisah duduk Mekah ke Madinah, walaupun tak beriman, ramai je di Madinah yang tak beriman. Nanti kita akan jumpa hadis yang Nabi sebut, bila Dajjal sampai di Madinah tak boleh masuk, dia duduk di sempadan luar Madinah, luar kawasan tanah haram Madinah. Sehingga ketika tu dia buat kacau di Madinah dengan goncang bumi, macam gempa bumi, sehingga orang dalam Madinah tak tahan duduk dalam Madinah, semua lari. Siapa dia yang lari tu? Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Hanya orang yang setia dengan beriman pada Allah je yang duduk dalam Masjid Nabawi, tak mau keluar. Habis. Jadi hari tersebut hari penapisan. Kalau kita sebut hari pemutihan lah kan. Tapi habis semua. Yang tak beriman semua lari pergi Dajjal. Tinggal yang solid beriman, selamat duduk dalam masjid, duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Itu je. Jadi duduk tanah suci pun kalau iman tak goyang ataupun munafik, ikut Dajjal juga. Yang penting iman. Namun demikian Dajjal tetap tidak dapat masuki dua tanah suci, iaitu Mekah dan Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa wata'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah. Apa yang kita sebut tadi lah. Tidak ada tempat yang dia tak pergi, semua di muka bumi dia jelajah habis semua. Kecuali dua tanah suci Mekah Madinah. La ya'tihum min naqabin wala niqab min niqabiha. Dajjal tak boleh masuk di mana-mana lorong pun, kok jalan tikui ke mana semua tak boleh masuk. Dua Madinah, dua bandar ni.
Tak boleh masuk sebab dikawal rapat oleh para malaikat. Manusia tak kawal, malaikat yang kawal, yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan yang berbatu merah dekat persimpangan Sabiqah atau bukit yang terkenal sekarang ni. Orang-orang cakap Bukit Dajjal. Dah ada dah tuan. Istana pun dah siap. Istana dia buat cantik ya, bentuk mata sebiji bulat. Kalau zoom daripada satelit, daripada helikopter atas itu nampak. Lalu bergegarlah kota Madinah sebanyak 3 kali, maka tidak ada seorang munafik yang kekal dalam Madinah kecuali semua lari keluar pergi jumpa Dajjal. Sebab dalam Madinah makanan tak ada, wasak air tak ada, apa tak ada. Nak dapat makan minum mewah, enjoy apa semua, lari pergi ke sana, ke istana tu. Di sana enjoynya dia orang sehingga tak ada batasan isteri orang, suami orang, anak dara orang, tak ada. Semua mana ditangkap dia berjadi je. Kalau dia nak buat hal zina dan sebagainya. Suka sama suka jadi. Tak ada dah. Ya, Dajjal mana nak ikut hukum Islam kan? Siapa seronok dia seronok lah. Cara seronok mana pun terpulang kat kamu. Tak ada undang-undang lah, peraturan lah. Semua yang penting sujud ke dia, dapat segalanya. Dan pada hari tersebut dinamakan hari khalas, hari penapisan, hari Allah nak tapis. Nak tapis. Azan so. Sudah. Di Ramadan. Sambung tuan. Ketika tu dia berkumpul di situ, di istana yang luar pada sempadan tanah haram Madinah. Semua orang munafik Madinah semua keluar. Orang kafir, orang munafik lari pergi kepada Dajjal. Kita tak heran sekarang ni Yahudi pun dah beli nyewa rumah di Madinah. Syiah pun ramai tuan-tuan. Syiah pun ramai di Madinah. Sebab tu kalau hari perayaan 10 Muharram ni kira hari perayaan Karbala orang Syiah. Di Madinah penuh dengan polis keluar luar biasa. Dia kawal simpang sana roblok. Kita pun heran pasal apa. Dia kata sebab nak jaga keamanan, takut mungkin Sunni serang Syiah ke, Syiah bom orang Sunni ke. Di Madinah ramai Syiah. Ramai Syiah Madinah. Syiah di Madinah. Jadi yang ramai itulah yang akan, maksudnya yang tak beriman dengan sebenar semua akan lari pergi pada Dajjal. Dan bila berkumpul di sana, yang dalaman Madinah yang masih setia dengan beriman pada Allah Ta'ala, maka mereka berkumpul, kebanyakannya berkumpul iktikaf dalam Masjid Nabawi, berzikir ramai-ramai, beriktikaf dalam masjid rumah Allah. Itu cara mereka untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi ketika ramai dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba seorang bangun nak keluar masjid. Orang tahan dia, kau nak pergi mana ni? Tak boleh keluar, kalau keluar bahaya, fitnah Dajjal. Dia kata aku nak keluar jumpa Dajjal. Lagilah orang jadi kalang kabut nak tahan dia, nak halang dia bagi keluar. Dia nak pergi juga. Maka nak berjumpa juga dengan Dajjal. Okey, sebelum dia datang tu ada satu kisah ni. Wa ma'u malakan, dua malaikat yang sentiasa mengawasi Dajjal. Ke mana Dajjal? Dia bukan mengawasi nak jaga Dajjal, tak. Dia seolah mantau Dajjal gitu je. Jadi sehingga kadang-kadang dia menonjol sebagai manusia, duduk sebelah Dajjal, dekat dengan Dajjal. Tapi Dajjal tetap dengan jahat dia tak risau apa pun, kan? Malaikat tu tak boleh menggugat Dajjal. Jadi malaikat ni datang dalam rupa manusia, muka Nabi bukan Nabi Muhammad, maksudnya salah seorang Nabi terdahululah. Cuma Nabi kata kalau aku nak sebut nama, aku boleh sebut nama macam Nabi mana. Cuma Nabi Muhammad kita cerita ni dia tak nak sebut nama. Dia kata dia orang ni, dua malaikat ni menyerupai dua orang Nabi. Yang seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri Dajjal. Dan sehingga menimbulkan fitnah lebih mendalam, fitnah pada iman. Dajjal berkata pada pengikut dia yang ramai duduk depan ni, dia kata alastu rabbukum, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Aku Tuhan kamu dah ni.
Alastu uhyi wa umit, bukankah aku ni berkuasa untuk matikan orang dan menghidupkan orang? Jadi seorang malaikat duduk sebelah ni, seorang malaikat ni kata, engkau pembohong. Dia kata kat Dajjal tu, engkau pembohong, kadzabta, kau bohong. Tapi malaikat yang cakap engkau bohong ni, seolah Dajjal boleh tutup suara dia dari orang tak dengar. Orang tak dengar, kawan ni sebelah ni kata engkau bohong. Tapi malaikat sebelah satu lagi, seorang lagi malaikat dengar. Dia kata, dengar malaikat tu cakap bohong, dia kata engkau betul. Engkau maksudnya malaikat yang cakap tu, engkau betul, kata dia bohong. Tapi perkataan engkau betul tadi ni, orang semua dengar. Apa jadi? Orang semua lebih yakin pasal malaikat ni kata dia, seolah malaikat ni kata Dajjal tu betul. Jadi fitnah. Dia nak kata yang lain, orang faham yang lain. Akhirnya semua orang sujud pada Dajjal pasal disaksikan oleh dua malaikat ni. Kononnya tak ada saksi, padahal malaikat tu cakap benda lain, tapi difahami dengan cara yang songsang, yang tak betul. Fa yasma'un nasu fa yadhunnuna innahu yusaddiqud Dajjal. Semua orang dengar seolah orang kata malaikat tu pun percaya pada Dajjal, padahal bukan macam tu, kan? Itu fitnah besar. Sehingga ketika tu semua orang dah sujud pada Dajjal. Dajjal lagi besar diri dia, menganggap dia Tuhan. Maka baru datang kisah lelaki tadi. Cuma bab kisah lelaki tadi panjang, kita nak cerita tak sesuai pada sekarang. Ada satu kisah lagi tadi tertanya soalan, macam mana Dajjal boleh mempengaruhi setiap orang, setiap rumah, setiap pintu rumah kita ni, berapa rumah, apartmen ke mana, semuanya sampai dakwah Dajjal, ajakkan pada Tuhan, mempertuhankan Dajjal sampai. Macam mana caranya? Sedangkan Dajjal lalu gitu je. Ini disebut dalam hadis, wa inna min fitnati an yaqula lil arabi ara'aita in bu'atha. Maka diceritakan bahawa syaitan-syaitanlah yang menjadi ejen Dajjal, yang akan pergi setiap pintu rumah. Dia akan datang setiap pintu rumah orang. Dia ketuk semua pintu rumah. Dia datang pada rumah tu dengan gambaran family tuan rumah tu yang dah mati. Mungkin yang dah mati bapa dia, mak dia, suami isteri ke anak ke yang dah mati, datang. Jadi seolah mak dia datang balik, ayah dia datang balik, yang dah mati ni datang balik. Padahal itu syaitan tu menyerupai wajah tu, bagi tahu mak ni dah mati, kau percayalah pada mak ni, Allah tu bukan Tuhan kita. Nabi tu bukan Nabi kita, bohong, Nabi bohong, bukan Islam agama kita, Tuhan kita yang ni, Dajjal. Kalau isi rumah tu tak pernah tahu teknik Dajjal nak rosakkan iman, oh ya ke mak, ayah, abang, adik semuanya, habis satu rumah tu akan keluar pergi pada Dajjal nanti. Kalau isi rumah tu kuat iman dan dia tahu dah cerita tu, ni teknik syaitan nak bawa pada Dajjal, engkau bukan mak aku, engkau bukan ayah aku, berambus dengan bismillahirrahmanirrahim, engkau adalah syaitan, ejen Dajjal, halau, insya-Allah isi rumah tu selamat. Itu maka kita juga kena ambil tahu hal-hal ni, ada ilmu tentang Dajjal. Mudah-mudahan salah satu cara untuk kita hindar daripada musuh kita, kita kena kenal siapa musuh kita. Kalau kita tak kenal dia musuh, macam mana kita nak lari pada dia? Jadilah kita terjebak, kita anggap dia kawan. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak tentang cara dakwah Dajjal, fitnahnya, dan apa yang dia bawa untuk merosakkan iman kita orang beriman. Mudah-mudahan kita terselamat daripada fitnah Dajjal. Eloklah tuan-tuan, sangat-sangat dianjurkan untuk kita baca. Macam mana insya-Allah di masjid-masjid dah terkenal dengan amalan lepas main Isyak, baca surah Al-Mulk. Bagus. Ini satu amalan yang sangat baik, menyelamat kita daripada azab kubur. Kita tambah sikit 10 ayat. Sebab tu mungkin masjid tak buat, kita buat bacaan sendiri dalam masjid. Baca 10 ayat pertama surah Kahfi setiap hari, dengar MP3 setiap hari insya-Allah, sampai kita mampu hafal sekurang-kurangnya 3 ayat pertama daripada surah Kahfi. Mudah-mudahan kita terselamat. Akan datang kita tengok bagaimana cerita lelaki tadi yang dia keluar daripada masjid nak berdepan dengan Dajjal juga. Orang halang, jangan dia nak pergi juga. Adakah dia berjaya ataupun dia terpengaruh dengan Dajjal?
akan cerita akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi Allah barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.